Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Allah, Allah gandingkan sifat Allah Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha hebat dengan sifat Ar-Rahim yang maha penyayang. Kehebatannya kerana kesayangannya. Hukuman yang diberikan kerana gagahnya dia diimbangi dengan sifat sayangnya dia, rahimnya dia. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Tuhan yang mempunyai sifat yang demikian. Tujuannya apa ya? Litunzira qauma, supaya memberi peringatan mahupun amaran, warning lah kata orang tu, qauman ma unzira, untuk memberi peringatan kepada suatu kaum. Ma'unzirah, yang mana kaum ini dahulunya pernah diberikan peringatan. Aba'uhum, datuk nenek moyang mereka, iaitu orang-orang dahulu mereka. Kalau sekarang ini peringatan disampaikan kepada cucu, ini peringatan dulu datuk engkau pernah diberikan. Bapak kepada datuk pernah diberikan. Datuk kepada datuk pernah diberikan. Bapak kepada datuk punya datuk pernah diberikan. Dan seterusnya lah, apa tak disebutkan. Begitulah. Jadi, aba'uhum, datuk nenek moyang mereka. Fahum ghafilun, sebab itulah mereka ini lalai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, betul ke? Atau ini hanya dakwaan Muhammad saja? Ataupun kata-kata indah oleh Al-Quran? Hakikatnya adalah, pernahkah datuk nenek moyang orang-orang Quraisy ini diberikan peringatan? Kalau pernah, bila masa dia? Bila masa peringatan ini diberikan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang sahih, yang biasa kita dengar, di mana Nabi SAW pernah berbicara kepada sahabat Abu Dhar. Nabi SAW menjelaskan bilangan para Nabi dan Rasul yang begitu ramai. Tapi di penghujung perbualan Nabi, penjelasan Nabi, bimbingan Nabi kepada Abu Dhar, Nabi menyebutkan yang bermaksud. Cuma ada 4 Nabi, 4 Rasul yang Allah utuskan kepada bangsa Arab. Bangsa Arab khusus. 1, iaitu Nabi Allah Hud, yang Allah utuskan kepada kaum Ad. Ini yang pertama. Wa ila adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad Allah utuskan saudara mereka, iaitu Nabi Allah Hud. Ini pertama. Kedua, kepada kaum Samud Allah utuskan Nabi Saleh. Kaum Ad, kaum Samud, 2 kaum keturunan Arab. Dah 2 dah. So, Nabi Hud, Nabi Saleh. Kepada kaum Madian yang tinggal di daerah Hijr, di bahagian utara semenanjung Tanah Arab berdekatan dengan Tabuk, Allah utuskan kepada orang-orang ini
kaum Madian ini Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Shu'aib. Jadi Allah utuskan Nabi Hud kepada kaum Ad. Nabi Allah utuskan Nabi Saleh kepada kaum Samud. Nabi utuskan Nabi Allah Shu'aib kepada kaum Madian. Orang-orang ataupun keturunan Arab. Dah 3. Dan yang keempatnya, Nabimu ini wahai Abu Dhar, kata Nabi. Dan Nabimu ini, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah bangkitkan dari kalangan orang-orang Quraisy Makkah. So, ini 4 orang Nabi. Jadi, kalaulah Nabi kita yang keempat, bermakna Allah pernah mengutuskan kepada bangsa Arab ini 3 Nabi, 3 Rasul sebelumnya. Di masa yang berbeza, di tempat yang berbeza. Tapi kalau kita bongkar sejarah mereka, kita dapati bahawa kesemuanya Allah utuskan Nabi Allah Hud kepada kaum Ad. Di mana kaum Ad ini berada? Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di bahagian selatan semenanjung tanah Arab, dekat-dekat Hadramaut sana, di Yaman. Allah utuskan selepas itu Nabi Saleh kepada kaum Samud. Kepada kaum Samud. Juga yang bertempat tinggal di Arabian Peninsula, semenanjung tanah Arab. Bangsa Arab juga. Selepas itu Allah utuskan Nabi Allah Shu'aib. Kaum Madian, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Ahli Hijr ini tadi. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi-Nabi sebelumnya dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Jadi, di ayat ke-6 yang sedang kita hayatinya ini, bila persoalan, pernahkah datuk nenek moyang kaum Quraisy, iaitu bangsa Arab itu sendiri, diberikan peringatan? Maka jawapannya, ya pernah. So bila? Itulah dia zaman-zaman yang berbeza. Jadi, peringatan yang diberikan kepada Quraisy bukan yang baru. Ini kalau kita balik kepada firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah utuskan. Kalau kita ambil beberapa contoh. Contoh Nabi Nuh lebih awal lagi. Dalam surah Al-A'raf ayat 63. Surah Al-A'raf 63. Allah firmankan melalui lisan Nabi Allah Nuh. Apa Nabi Nuh pernah katakan kepada kaumnya? Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Adakah kamu merasa ragu-ragu? Kamu merasa hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat, pengajaran dari Tuhan kamu, zikrum mir rabbikum ala rajulin minkum, iaitu melalui seorang nabi dari golongan kamu. Nabi Nuh dari kalangan kaumnya sendiri, bukan orang luar datang ke tempat itu. Tidak. Allah ataupun Allah utuskan seseorang, Nabi Nuh ini, daripada kaum yang lain, di tempat yang lain, tak? Ataupun turun dari langit ke? Tidak. Daripada keturunan mereka, kaum mereka kenal siapa Nabi Nuh. Liyunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kamu. Ini kata Nabi Allah Nuh. Walitattaqu, agar kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Ini peringatan yang diberikan. Wala'allakum turhamun, dan agar ataupun supaya kamu ini beroleh rahmat. So, kamu heran ke? Awa'ajibtum, kamu merasa pelik ke?
Kita boleh rujuk surah Al-A'raf ayat 63. Menerusi lisan Nabi Hud. Nabi Hud yang kita sebutkan tadi. Dalam surah yang sama, surah Al-A'raf ayat 69. Allah berfirman, "Awa'ajibtum an ja'akum zikrum mir rabbikum." Ayat yang hampir sama dengan ayat 63 tadi. Di ayat 69 ini menerusi lisan Nabi Hud. Allah berfirman, apakah kamu merasa hairan? Kamu merasa ragu-ragu tentang datangnya seorang juru nasihat kepada kamu? Pengajaran daripada Tuhan kamu. Ala rajulim minkum. Ke atas seorang lelaki yang juga daripada kalangan kamu. Keturunan kamu sendiri. Liyunzirakum. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada kamu. So ayat yang totally hampir sama dengan ayat tadi. Tapi kali ini menerusi lisan Nabi Allah Hud. Melalui lisan Nabi Allah Saleh. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 23. Kazzabat Samudu bin Nuzur. Demikian juga kaum Samud. Kaum Samud, Allah utuskan Nabi Saleh kepada mereka. Kaum Samud ini telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, iaitu Nabi Saleh. So, ini contoh-contoh. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dengan sifat gagahnya, di samping sifat rahmahnya, penyayangnya. Penyimpangan yang dilakukan oleh kaum yang terdahulu, maka Allah utuskan Nabi kepada mereka. Dan Nabi serta Rasul ini menyampaikan peringatan daripada Allah untuk mengelakkan mereka daripada diazab oleh Allah. Tuhan yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Maka walaupun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hayatinya tadi, ayat 5, Tanzilal Azizir Rahim, yang terfirman Al-Aziz Ar-Rahim, yang Maha Perkasa. Maknanya kalau nak bertindak, kalau nak mendatangkan azab, dia Maha Gagah. Dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Tapi kalau kita lihat kepada sejarah, seakan-akan, maaf cakap, Ar-Rahim ni datang dulu. Yes. Ar-Rahim datang dulu. Kerana penyayangnya Allah, Allah tak hukum mereka dulu. Allah utuskan Nabi. Allah utuskan Rasul. Dan Rasul, Nabi ini berikan peringatan. Supaya jangan sampai akhirnya mereka diazab. Jadi walaupun difirmankan Al-Azizir Rahim litunzira qauman sebagai beri peringatan Tanzilal Azizir Rahim, daripada Tuhan yang Maha Al-Aziz, yang Maha Gagah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Tapi yang Maha Penyayang ni datang dulu. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, di tempat yang lain. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku ini, kasih sayangku ini, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Dan dalam hadis kursi, Nabi pernah menyampaikan firman Allah. Yang rahmat Allah, kasih sayang Allah ini ghalabat, mengatasi ghadabi, kemurkaanku. Subhanallah. Tuhan inilah sepatutnya, wahai Quraisy, yang kamu sembah, yang kamu patuh, yang kamu taat. Bukan Tuhan-Tuhan yang kamu bentukkan dalam rupa patung-patung berhala, yang kamu khayalkan dia punya kuasa itu dan ini. Jadi, litunzira qauman ma unzira aba'uhum.
Tujuannya Al-Quran ini disampaikan oleh Muhammad, bahkan Muhammad ini diutuskan oleh Allah adalah untuk memberikan peringatan, yang mana peringatan ini dulunya datuk nenek moyang mereka pernah diperingatkan, pernah disampaikan. Nah, kini bagi mereka ataupun untuk kamu wahai orang-orang Quraisy, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, di surah Al-An'am ayat 92. Ini khusus kepada orang-orang Quraisy di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kitabun, dan inilah dia kitab Al-Quran, anzalnahu, kami turunkan, mubarakun, yang diberkati, musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang mengesahkan, mengiyakan kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran bukan satu-satunya kitab yang diturunkan. Al-Quran bahkan bukan kitab yang pertama diturunkan. Sebaliknya, Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Sebelumnya telah Allah turunkan kitab-kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, alaihi musallatu wassalam. Dah berlalulah. Bagi ahli kitab, mereka dah mempelajarinya. Bagi orang-orang Arab, musyrikin Quraisy ini, orang-orang Quraisy di zaman Nabi, walaupun mereka merasakan kitab-kitab ini bukan diturunkan kepada mereka, tapi tak dapat dinafikan. Terdapat segelintir di kalangan orang-orang Arab sendiri yang mempelajari kitab-kitab ini. Contohnya siapa? Sepupu kepada Ummul Mukminin Khadijah, Waraqah bin Naufal, orang tua yang matanya hampir tak nampak. Waktu Nabi awal-awal menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Khadijah bawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal, sepupunya ini. Waraqah bin Naufal dikenali sebagai seorang Arab, sepupu kepada Khadijah, yang mempelajari, malah yang beriman dengan ajaran-ajaran kitab Taurat, kitab Injil. Sebab itu ia mengakui, ini yang dahulunya pernah turun ataupun pernah datang. Malaikat inilah dulunya pernah datang kepada Musa, kepada Isa. So, ini contoh menunjukkan adanya Waraqah bin Naufal, iaitu adanya orang-orang yang beriman dengan ajaran kitab Taurat dan Zabur dari kalangan orang-orang Quraisy sendiri. Bahkan kita sedia maklum, adanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal perutusan baginda di Makkah. Sahabat-sahabat seperti Suhaib, orang Rom, Ar-Rumi. Sahabat seperti Bilal, yang mana kedua orang tuanya daripada Habasyah. Orang-orang Habasyah ini umumnya menganut agama Nasrani dan sebagainya. Ada di kalangan mereka. Jadi, mereka tahu tentang kitab-kitab terdahulu, mereka tahu nabi-nabi terdahulu, walaupun nabi-nabi ini dari keturunan Bani Israel. Jadi Allah katakan, dan kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini penuh dengan keberkatannya, musaddiqul ladzi baina yadayhi, sebagai mengiyakan, mengesahkan, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu sebelumnya, sebelum Al-Quran ini. Walitunzira ummal qura wa man hawlaha,
Dan agar Al-Quran ini, Muhammad yang diutuskan ini, memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura dalam ayat ini, iaitu gelaran nama bagi kota suci Makkah. Ummul Qura. Makna Ummul Qura ini adalah ibu kepada ibu segala kota. Sebab Makkah dianggap ibu dari segala kota. Masa itu adanya kota seperti Yathrib, yang kemudian dinamakan Madinah, kota seperti Khaybar, kota-kota seperti di tempat-tempat yang lain, hatta di Sabak, di daerah selatan semenanjung Tanah Arab pun ada beberapa kota yang besar. Tapi Makkah ini dianggap sebagai ibu Al-Qura oleh bangsa Arab seluruhnya. Jadi, walitunzira ummal qura. Untuk Al-Quran ini, Muhammad ini berikan peringatan kepada penduduk Makkah ini, wa man haulaha, dan sesiapa yang tinggal di sekelilingnya, berada di sekitarnya. Ini surah Al-An'am ayat 92. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini Al-Quran diturunkan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tujuannya agar jangan sampai mereka ini lalai. Allah tak biarkan mereka hanyut. Jadi Allah utuskan Nabi, sampaikan Al-Quran, dakwah Islam ini, tujuannya agar mereka ini jangan lalai. Manusia lalai ini biasanya bukan setakat lalai begitu kemudian beringat. Tak. Kalau tak betul-betul, lalai akan terus hanyut, kata orang tu. Akan terus hanyut. Peringatan diberikan agar manusia ni jangan lalai. Lalai dalam perkara apa ya? Dalam perkara apa? Leka. Dalam perkara apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam surah Yunus ayat 92, Allah menegaskan, "Falyawma nunajjika bibadanika." "Falyawma nunajjika bibadanika." Pada hari itu kami biarkan engkau, wahai Fir'aun. Ini kisah Fir'aun ni. Terlepas dengan badanmu. Fir'aun ni terlepas dengan badannya. Ditenggelamkan oleh Allah. Yang tidak bernyawa lagi dah. Yang ditelan laut ini. Walitakuna liman khalfaka ayah. Untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakang kamu. Iaitu yang datang kemudiannya. Yang hidup sesudah kamu ini. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi kalau balik kepada persoalan tadi, lalai dalam perkara apa? Iaitu lalai daripada memikirkan dan memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang Nabi SAW sampaikan, yang Al-Quran ini beri peringatan kepada mereka sebagaimana peringatan yang sama juga pernah diberikan kepada datuk nenek moyang mereka sebelumnya. Mereka ini lalai, iaitu tujuannya adalah supaya apa? Tujuannya adalah mereka ini jangan sampai lalai dan leka daripada memerhati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang Allah turunkan semasa Nabi berdakwah di Makkah, kebanyakan ayat-ayat ini mengandungi tentang
kehebatan ciptaan Allah pada alam ini. Allah mengajak mereka, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ajak mereka supaya melihat, memerhatikan, merenung, memikirkan kepada ibil, unta, haiwan kesayangan, jenis haiwan kesayangan bangsa Quraisy khususnya dan orang-orang Arab secara umumnya. Unta, bagaimana ia diciptakan. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Ke arah langit. Bagaimana langit ini telah diangkat oleh Allah. Begitu juga kepada gunung ganang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung ganang. Di sekitaran mereka, gunung ganang ini banyak betul. Hatta di Makkah pun banyak jibal. Banyak bukit. Perhatikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lebih-lebih lagi bila mana kamu ni berlayar, kamu menempuh padang pasir yang luas terbentang, bak lautan. Wa ilal ardi. Bumi bagaimana kami sutihat, kami hamparkan. So ini ayat-ayat alam yang Allah mengajak mereka supaya merenung, memikirkan, yang akhirnya mereka pasti menerusi ataupun dengan melalui pemerhatian mereka terhadap ciptaan alam ini, mereka pasti akan mengatakan la yaqulanallah. Yang ciptakan ini semuanya Allah. So kenapa pula mereka ini tak sembah Tuhan yang menciptakan segala-galanya? Tuhan yang Al-Aziz, yang Ar-Rahim ini. Tuhan yang gagah, yang penyayang ini. Sebaliknya kamu menyembah Tuhan-Tuhan dalam bentuk patung-patung berhala yang tak bernyawa, yang macam kita buat contoh tadi. Kalau kamu terlanggar dia sikit, bukan sengaja kamu langgar, terlanggar, dia jatuh, dia pecah, kamu takut pula kena dolat. Jadi jamaah dirahmati Allah, inilah tujuannya agar jangan lalai. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, persoalan kita masih belum selesai dalam memperkatakan ayat-ayat ini. Ayat 5 dan 6 yang insya-Allah disusuli pula dalam kelompok yang sama, ayat yang ke-7. Insya-Allah akan kita sambung dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama. Kita bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمن اجتمعنا هاهنا بسببهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه
يأتيه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواحه وأزواجه وآله وتابعيهم وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلها في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم. عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان
يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والوباء. الطف بنا يا لطيف، الطف بنا يا لطيف، الطف بنا يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا كريم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.